الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita dalam pertemuan petang ini untuk kita berbicara berkaitan tentang junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambahkan lagi pengenalan kita kepada baginda Nabi dan menambahkan lagi kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik, hari ini kita akan sambung lagi ensiklopedia Perang Rasulullah dan hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-42. Okey. Kita berada di peperangan yang ke-7 dikenali sebagai Perang Zul'ushairah. Perang Zul'ushairah. Perang ni berlaku di penghujung Jamadil Awal dan dia berakhir pada awal bulan Jamadil Akhir. Okey, dia berlaku di antara 2 bulan. Penghujung Jamadil Awal dan dia adalah dia berakhir pada bulan Jamadil Akhir. Okey, perang ni berlaku di pedalaman Yanbu. Ini kena tengok pada peta. Kita akan nampak lokasi Yanbu ni, satu daerah namanya Zul'ushairah. Sebab itu perang ni dikenali sebagai Zul'ushairah. Tentera muslimin kalangan muhajirin, semuanya muhajirin 150 ke 200 tentera. Ketua panglimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembawa panjinya Hamzah bin Abdul Muttalib, pemangku presiden adalah Abu Salamah dan kenderaan perangnya adalah 30 ekor unta. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah perhatikan, inilah merupakan punca berlakunya peperangan kepada Perang Badar. Kalau orang tanya apa punca Perang Badar, inilah punca dia. Baik, kenapa yang keluar ni adalah semuanya orang Mekah, semuanya muhajirin, sebab operasi perang ni adalah untuk menghalang Abu Sufyan yang bawa barang dagangan daripada Mekah menuju ke Syam. Okey. Jadi Abu Sufyan ni dia bawa barang dagangan daripada Mekah menuju ke Syam. Jadi rombongan itulah yang Nabi hantar sehinggalah berlakunya peristiwa yang dirakamkan sebagai Zul'ushairah. Dia tak berlaku perang. Cuma Nabi keluar daripada Madinah ni dengan operasi ketenteraan, maka kita panggillah sebagai perang Zul'ushairah. Okey. Jadinya sebabkan harta ni adalah harta orang Mekah. Bila sahabat Nabi hijrah ke Madinah, harta tu mereka tinggalkan. Orang Mekah tak izinkan orang-orang Islam ni nak bawa harta tu waktu berhijrah, maka harta tu ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan tu dirampas dan dicuri oleh orang-orang Quraisy dan mereka jadikan harta tu sebagai modal dagangan di Syam. Jadi sebab itulah Nabi nak ambil harta ni. Nabi nak ambil harta ni. Dan semua yang keluar ni adalah orang-orang Mekah. Nabi tak suruh orang Madinah keluar. Sebenarnya bukan harta orang Madinah kan. Nabi tak suruh. Takut nanti orang ingat seolah-olahnya macam kroni lah. Ini bukan barang saya. Kenapa saya kena buat kerja pula? Kalau dari sudut ketenteraan orang tak suka. Sebab apa? Order tu, arahan tu tidak ada kepentingan untuk operasi. Yang ini sebab misi kamu. Misi orang-orang Mekah. Kenapa nak libatkan orang-orang Madinah? Sebab itu Nabi tak nak timbul isu tu. Nabi SAW hanya perintahkan orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah saja yang terlibat dalam operasi ini. Bukan sebab orang Madinah tak nak, tapi Nabi tak nak bagi. Okay? Nabi tak nak. Sebab takut nanti orang kata ada kepentingan, kamu suruh kami pula orang-orang Madinah ni terlibat pula. Di sini kita istilahkan memimpin ni dia kena ada perasaan ikhlas. Okay? Memimpin ni kena ada rasa ikhlas. Apa maksud memimpin dengan ikhlas? Memimpin dengan ikhlas ni bukan berarti kita memimpin tu kerana Allah. Macam mana nak memimpin kerana Allah? Memimpin ikhlas kerana Allah ni maksudnya kita memimpin jangan ada tujuan yang lain lah. Jangan ada kepentingan peribadi dalam kepimpinan kita. Saya suruh orang ni buat, saya suruh orang ni buat. Sebab apa? Sebab saya tak suka dia. Contohlah ada pemimpin dia tak suka orang bawah dia. Kerana tak suka, dia buat posting orang ni hantar ke tempat lain. Dia tindas orang ni. Orang ni tak layak naik pangkat, dia bagi naik pangkat. Sebab apa? Sebab saya suka dia. Orang yang lain naik pangkat, tak naik pangkat sebab saya tak suka dia. Termasuk dalam isu-isu macam ni. Nabi tunjukkan kepada kita, memimpin ni dia jangan ada rasa kepentingan peribadi lah. Sebab itu Nabi tak nak campur aduk kan.
Ni harta orang Mekah, biar orang Mekah yang beroperasi. Orang-orang Madinah Nabi SAW tak nak libatkan. Sebab itu tentera yang pergi dalam perang Zul Usyairah ni hanya golongan orang Muhajirin sahaja. Okey. Baik, kemudian cuba baca sikit Biarpun sudah beberapa kali terlepas pulang untuk menyekat jalan rombongan Quraisy yang keluar berdagang ke Syam, Nabi tak pernah putus asa. Okey. Begitu juga peperangan ini, sekalipun telah dikejar oleh Nabi, rombongan Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb tetap terlepas. Namun Nabi menyusun strategi semula, strategi serampang dua mata. Ini bagi memastikan mereka tidak akan terlepas buat kali kedua semasa pulang dari Syam. Okey. Jadi apa yang buat? Pertama, sahabat perisik dihantar untuk meninjau perkembangan rombongan ini dari semasa ke semasa. Maksudnya, bila dah terlepas, Nabi kata tak apa. Tapi ada dua tentera Nabi akan jadi perisik. Dua-dua ni akan buat intipan. Dia akan follow ke mana sahaja Abu Sufyan buat di Syam. Dan nanti Abu Sufyan nak on the way balik ke Mekah, dua tentera ni, perisik ni akan maklumkan semula kepada Nabi di kota Madinah. Waktu mereka balik, itulah tercetusnya peperangan Badar. Okay. Alright. Kedua, pada masa yang sama, Nabi memeterai perjanjian damai bersama dengan Bani Mudlish. Bani Mudlish ialah rakan sekutu kepada Bani Damrah yang telah mengikat perjanjian damai dengan Nabi sewaktu peperangan Al-Abwa dulu. Hakikatnya di sinilah permulaan rentetan awal berlakunya peristiwa peperangan Badar. Okay? Nampak? Nabi SAW ni, misi dia bukan nak berperang, nak berbunuhan. Tapi misi dia adalah dakwah. Bila tak jadi peperangan, Nabi punya misi tetap dijalankan, iaitu misi dakwah. Cuba kita hari ini tengok. Macam mana Amerika, kononnya dia nak menyelamatkan Afghanistan, kononnya daripada Taliban. Apa yang dia buat? Dia buat serangan, hancur dan robohkan negara Afghanistan, kemudian kononnya nak bangun semula. Bangun tak sampai sekarang? Tak bangun-bangun. Afghanistan akhirnya jadi mundur. Kemudian begitu dengan Iraq. Kononnya Amerika masuk nak hilangkan pengganas dekat bumi Iraq. Hari ini apa yang berlaku kepada Iraq? Bangun tak? Tak bangun. Mundur. Okey. Okey, kita berada di muka surah 42. Okey, muka surah 42. Saya nak tunjukkan kepada ibu-ibu, bezanya perang Nabi ni dengan perang yang hari ni orang-orang raikan, orang-orang lakukan, semuanya berbeza. Nabi berperang kerana iman. Sebab dakwah. Sebab itu bila tak berlaku peperangan, Nabi tak kita patah balik ke, kita buat, tak. Nabi teruskan misi dakwah. Sebab itu mana-mana perang, sebelum berlakunya tercetus peperangan, Nabi akan dakwah dulu. Kalau mereka tolak, barulah Nabi SAW akan lakukan serangan kepada musuh-musuh dia. Benda pertama Nabi akan lakukan dakwah. Dakwah. Okey. Baik. Baik, dekat muka surat 42 tu, cuba tengok bawah tu, ada kat gambar tu. Diriwayatkan rombongan dagangan yang diketahui oleh Abu Sufyan ini adalah rekod yang terbanyak yang pernah dibawa pedagang Quraisy ke Syam. Okey, ini rekod saya baca dalam kitab. Inilah rekod yang paling banyak dagangan dia. Dia punya harta tu paling tinggi nilai dia. Dianggarkan nilai barang dagangan mereka sebanyak 50,000 dinar. 50,000 dinar ni iaitu sebanyak 42 juta lebih kurang lah. Kalau tak silap saya ada kiraan hari tu. Lebih kurang dalam 40 juta. 40 juta 800 ribu ringgit Malaysia lah. Okay. Masakan tidak, sebahagian besar barangan tersebut adalah harta benda milik sahabat Muhajirin yang dirampas sepeninggalan mereka di Mekah. Atas alasan inilah Nabi ingin menebusnya. Okay. Ini antara lah. Okay. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni tentera dah terlepas dah. Okay, tak apa, kita tunggu nanti 3 bulan berikutnya berlakulah nanti mereka pulang ke Mekah, baru berlaku perang. Okey, kita tengok gambaran pakaian tentera perang muslimin. Okey, ini gambaran sahaja, gambaran sahaja. Berdasarkan kepada saya punya idea lah. Okey, kita baca, kemudian kita tengok gambaran-gambaran tentera-tentera zaman Nabi tu. Inilah gambaran kalau ibu-ibu tengok pada muka surat 43. Okey. Baik, sebab apa? Sebab hari ni kalau kita search di Google, di Google, kita akan nampak baju perang ataupun kita tulislah jihad. Kita tulis jihad. Apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak orang pakai jubah, orang pakai serban, kemudian orang naik atas kuda kan.
Seolah-olahnya itulah pakaian perang Nabi. Sebenarnya tidak. Nabi ni dia pakai baju perang ni dalam keadaan komplit, sempurna. Okay? Nak katanya Nabi ni dia bertawakal, tak sekadar tawakal bulat-bulat macam tu. Nabi usaha pakai pelapik besi, pakai baju besi. Sebab itu dalam perang Uhud Nabi sarung 2 baju besi. Nabi ada lapik tangan, lapik kaki, kemudian ada topi besi. Topi besi itulah yang pecah tu masuk dalam muka Nabi sampai memancut darah daripada wajah Nabi. Ini Nabi SAW. Okay? Sebab kalau kita Google hari ni jihad, tengoklah pakai serban, pakai jubah. Seolah-olahnya macam Nabi ni tidak ada persediaan. Itu salah faham kita kepada Nabi. Okey, baik. Kalau kita tengok, contoh. Kalau ibu baca, Nabi SAW ni dia ada rambutnya panjang kan. Ada riwayat dalam kitab Syama'il kata rambut Nabi ni panjang. Okay. Sampai lepas paras bahu Nabi ni. Ni rambut Nabi. Anak-anak muda khususnya lelaki sukalah. Dia kata ni sunnah ni. Tapi kalau tengok, Nabi SAW bila rambutnya panjang, Nabi berambut panjang tu waktu zaman Nabi di Madinah. Waktu dalam suasana perang. Rambut Nabi panjang tu adalah waktu Nabi di zaman Madinah ketika situasi perang. Kenapa Nabi bela rambut panjang ni? Kalau ibu-ibu tengok pada gambar ni, kalau kita tengok pada gambar ni, dekat mana titik kelemahan dia? Okey, gambar yang ibu-ibu tengok ni, mana titik kelemahan dia? Titik kelemahan tentera pada gambar ni adalah pada anggota ni, leher dengan tengkuk belakang. Okey, sebab anggota ni tidak ada pelapik dia, dia tidak ada pelindung dia. Okey, saya pun baca lah 2-3 riwayat dan saya tengok gambar-gambar yang sezaman dengan Nabi ni, memang kawasan ni dia tidak ada kawasan pelindungan leher ni. Okey, jadi Nabi SAW simpan rambut panjangnya, antara hikmah dia bukan fashion lah, tapi hikmah dia adalah sebagai usaha Nabi untuk lapik tengkuk Nabi ni. Kalau dalam perang buatnya ada orang cuba tetak ataupun tikam pedang tu daripada tengkuk Nabi, rambut tu akan melindunginya. Itu usaha. Okey, itu usaha, salah satu usaha Nabi SAW. Macam itu dengan kita. Dalam musim-musim COVID ni ada orang kata apa? Kan? Kita kan ada Allah. Kita ni pergi solat tak payahlah pakai mask. Tak payahlah pakai hand sanitizer tu. Buat apa pakai itu, pakai ni. Allah Ta'ala melindungi. Kita nak pergi solat. Ya. Nak solat lah. Betul lah. Saya tak nafikan. Tapi dalam masa sama, Nabi tunjukkan kepada kita perlunya kepada usaha untuk melindungi diri kita. Perlu ada usaha untuk melindungi diri kita. Caranya pakai mask. Caranya kita basuh tangan. Caranya pakai hand sanitizer. Usaha tu tak menafikan keimanan. Ada orang ingat bila kita buat macam ni, ni tak yakin dengan Allah ni. Takut sangat dengan virus, takut sangat dengan kuman. Bukan macam tu. Habis kita nak kata Nabi ni takut dengan perang ke? Sampai pakai baju besi, pakai topi besi. Tak kan? Tapi itu sebagai usaha Nabi untuk melindungi dirinya dan tenteranya daripada serangan-serangan daripada musuh. Jelas ke ibu-ibu? Boleh Okey? Ibu tengah makan goreng pisang ni. Saya tak nampak semua tutup ni makan goreng pisang ni. Dia sambil makan goreng pisang, minum kopi ni, dia dengar kopi. Okey? Kalau yang minum-minum tu jangan lupalah ulu-ulu lah kita ni. Okey, baik. Ni tengok ada bonda modal ketawa ni. Mesti mencurigakan ni. Bonda suaya ketawa ni curiga. Ni mesti tengah makan, confirm ni. Ustaz, kita tengah concentrate ni Ustaz. Apa dia? Kita tengah concentrate ni Ustaz. Okey, saja je lah. Okey, baik. Okey, kita tengok topi besi Nabi. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya sesungguhnya Nabi memasuki Mekah dengan memakai topi perisai. Nabi masuk kota Mekah ni bila? Iaitu peristiwa Fathu Mekah. Okey, peristiwa Fathu Mekah tu Nabi pakai topi besi. Dilaporkan kepada baginda, Ibnu Kattar telah bergayut di kelambu Kaabah. Lantas Rasulullah bersabda, bunuhlah dia. Ini dalam hadis dalam sebut Nabi ada sebut ada 10 orang yang Nabi perintah bunuh masa peristiwa Fathu Mekah tu.
Ini kira musuh yang paling, kita kata paling bahaya pada zaman tu lah. Tapi kebanyakan Nabi maafkan, kebanyakan Nabi ampunkan. Okey. Jadi dalam riwayat itu menyebutkan Nabi ni memang pakai topi besi. Dan dalam perang Uhud kan Nabi diserang kan daripada depan dan belakang tu, menyebabkan wajah Nabi ni topi besi tu dia kan dia ada hujung dia penutup dekat muka ni. Topi besi tu bila ditetak dengan pedang tu dia termasuk dalam muka Nabi. Okey, itu Nabi pakai topi besi. Sebab itu bila dalam perang Uhud Mus'ab bin Umair syahid dalam peperangan, sebahagian sahabat ingat yang syahid itu adalah Nabi. Okay, sebab dari sudut ketinggian, bentuk tubuh tu nampak macam Nabi, tapi sebenarnya bukan Nabi, tapi Mus'ab. Tapi kenapa sahabat Nabi tak cam? Sebab mereka pakai topi perang. Okay, mereka pakai topi perang. Jadi masa dia pakai tu orang tak dapat jangka siapa tu. Sebab itu kalau ibu-ibu baca di bab yang ke-11 dalam buku ni, dalam buku perang ni, tengok yang belakang sekali tu, saya ada tulis analisis. Salah satu daripada Nabi SAW punya ketenteraan, antaranya strategi perang Nabi SAW tu, Nabi melakukan adanya kod rahsia. Password lah orang hari ni kata, password, ada kod rahsia. Di antara tentera Mekah dengan tentera Madinah ni, Nabi susun dia punya kod-kod rahsia dia. Tujuan dia apa? Supaya mereka tak berbunuhan di antara mereka. Sebab bila pakai topi besi, mereka tak cam. Mana satu musuh, mana satu dia punya kawan dia. Jadi, Nabi memerlukan kepada kod rahsia. Ini topi besi lah. Okey, kedua, adanya baju besi dan Nabi ada 7 jenis baju besi. Semua Nabi bagi nama. Pertama, namanya Zatul Fuhul. Baju besi ini baginda telah gadaikan kepada seorang Yahudi bernama Abi Ash-Shahmi bagi mendapatkan gandum untuk makanan Rasulullah sekeluarga. Punyalah susahnya Nabi ni sampai pernah jual baju besi itu kepada orang Yahudi untuk dapat sedikit harta memberi makan kepada ahli keluarga dia. Nabi tak minta-minta. Sampai tahap susah ni, Nabi terpaksa bergadai. Kemudian nombor 2, Nabi ada nama bajunya Zal Hawashi, Zatul Wishah, Fiddah, Batra, Khirni dan Su'diyah. Ini antara lah. Yang As-Su'diyah ni nombor 7 tu, baju besi ini dikatakan telah dipakai oleh Nabi Daud dalam ketika membunuh Jalut. Dalam peperangan Khaybar, Rasulullah memakai baju besi ini dan baju besi Zatul Fudul. Nabi pakai dua lapis. Okay, 2 lapis baju perang Nabi SAW. Dalam tu ada Su'diyah, satu lagi namanya Zatul Fudul. Okay, ini antara lah. Kemudian ada lapik lengan, adanya shield, perisai besi, adanya lapik lutut dan adanya lapik betis. Okay. Baik, baju besi kat bawah tu yang bulat merah tu, diriwayatkan daripada As-Sa'id bin Yazid katanya bahawa Rasulullah pada peperangan Uhud memakai 2 lapis baju besi. Satu daripadanya melapisi baju besi, satu lagi. Ada 2 lapis. Ini nak tunjukkan walaupun Nabi ni al-imam al-mutawakkilun, imam kepada orang yang bertawakal, tapi Nabi tetap berusaha. Kita pula tak macam tu kan. Kita ni tawakal para wali lah. Nak pergi buat meeting pun, presentation ke apa, tak apa. Kita tawakal je pada Allah ni. Nak sebelum tawakal tu usahalah dulu, siapkanlah presentation, bacalah buku dulu, buatlah homework dulu kan. Barulah kemudian tawakal. Dia tak apa-apa, kita tawakal je pada Allah. Serah je lah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Baik, okey. Puan Farhana kata, Ustaz, ada ke contoh gambar baju besi Rasulullah? Okey, gambar tak ada. Seingat saya tak ada. Dalam yang kami tangkap gambar daripada Muzium Topkapi di Turki tu rasanya tak ada. Okay. Cuma gambaran baju perang bukan Nabi punya lah. Zaman sahabat tu ada. Okay, cuba tengok pada muka surat 101. 101. Ini baju perang zaman Nabi. Tapi nak kata Nabi punya ke tak? Saya tak berani kata sebab dalam gambar ni yang kami pergi di Topkapi ni, okay, kami tak dapat. Tak ada pun satu info yang kata ni baju besi Nabi. Okey, ni antara lah. Muka surat 101 tu. Ini yang bahagian dalamnya. Okey. Kalau kata berat, ya memang berat lah. Puan Farhana, memang berat lah. Baju besi tu memang berat. Tapi itulah sebagai satu protection lah untuk Nabi.
Okey, Ustaz, kat mana mereka buat baju besi perang tu? Okey. Dalam riwayat-riwayat menyebutkan pedang yang mereka dapat dan baju besi yang mereka dapat, kualiti yang paling terbaik adalah daripada Yaman. Kualiti pada zaman tu yang paling terbaik adalah daripada Yaman. Sebab itu Khalid Al-Walid masa dalam perang Mu'tah, perang Mu'tah tu yang 3 panglima Nabi syahid tu, Khalid ni dia keluar tak silap saya hampir 9 pedang. 9 atau 11, 9 rasanya, 9 pedang. 8 pedangnya patah. Sehinggalah pedang yang terakhir tu tak patah. Dan kata Khalid, inilah pedang yang diperbuat daripada Yaman. Dari istilah dia lah. Ada satu pedang tu di dalam peperangan Mu'tah. Tapi zaman dahulu tu terkenal lah baju besinya tu daripada Yaman. Dan juga pedang besi tu daripada Yaman. Okey? Baik. Ini kalau cucu-cucu lelaki ni eloklah diperkenalkan ni kan. Kalau tak kenal ni, dia kenal lah Superman lah, Batman lah kan. Jadi kita kenalkanlah watak-watak ni, superhero-superhero dalam ketenteraan Nabi ni. Supaya biarlah idolanya tu biar ke sini lah. Sebab hari ni saya tengok kalau budak-budak muda ni, dia suka buat badan tu, bagi badan tough-tough, ketul-ketul kan badannya tu. Masuk gym. Betul, nak nampak cantik memanglah. Tapi bila badannya dah cantik, duk tanggal baju je. Kan, duk buka-buka baju, jadi riak pula, menunjuk-nunjuk badan pula. Sedangkan Nabi SAW ni bukan nak suruh kita buka baju, nak tunjuk badan cantik. Tak, yang Nabi nak kita ni ada sifat keberanian. Kalau hari ni katanya ada perang, berani ke kita duduk di barisan hadapan untuk pertahankan agama dan negara? Yang itulah yang Nabi nak. Bukan sekadar nak badan cantik, badan tough, keluar muscle itu, keluar muscle ni. Jadi yang inilah yang kita nak bawa orang-orang Islam ni kenal benda ni. Bukan nak jadi ganas, tetapi jangan terlalu lembik sangat lah. Bila orang getak kita orang tu, kita dah takut dah lembik dah. Ataupun jadi terlalu ganas sangat pula, kan? Jangan terlalu ekstrim pula. Tak, agama ni jangan jadi kita terlalu lemah, jangan menjadikan kita terlalu ekstrim, tapi duduk di pertengahan. Okey? Baik. Okey, kita tengok. Ni syariah terakhir sebelum berlakunya perang Badar. Okey, syariah terakhir sebelum berlakunya perang Badar. Dalam Muzium Islam ada ke baju besi itu, Ustaz? Untuk Puan Nurmawati, di Muzium Kesenian Islam dekat Masjid Negara tu, seingat saya tak ada. Saya masuk tak ada. Dia hanya ada tamadun Cina, tamadun India, kemudian tak silap saya daripada Parsi, macam tu lah. Dia hanya ada, kemudian ada seni bina je. Perang-perang tu tak ada. Seingat saya. Ini yang saya tengok dekat Kesenian Islam lah, yang dekat Masjid Negara tu. Tapi kalau nak tengok yang gambar-gambar ni, boleh pergi ke Madinah. Ada satu muzium tu namanya Mathaf Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya tak pasti yang sekarang ni ada ke tidak. Tapi dalam tahun 2017-2016 tu di Madinah ada. Dan mereka buat ada satu muzium tu namanya Mathaf Al-Madinah Al-Munawwarah tu, dia punya bayaran tak silap saya dan 25 rial ataupun 30 rial. Seingat saya lah. Saya try tengok sekejap kalau ada ni muzium ni dekat Madinah. Dia kena naik bas lah. Okey. Kalau kita search, dia memang tak bawa package umrah, memang tak bawa lah, sebab muassasah ni dia terikat dengan hotel. Dia hanya jaga hotel dan dia jaga pengangkutan je. Hotel dengan bas. Sebab itu kalau kita turun airport tu, ada orang yang kat airport tu akan tanya. Dia tanya berapa ramai. Kemudian dia kata ni daripada muassasah mana. Sebab apa? Dia nak pastikan transportation bus tu dengan hotel je. Jadi kalau transportation bus pula, dia ada bawa 5 tempat je. Ke Quba, Muzium Kurma, kemudian pergi Uhud, kemudian lalu dekat Khandaq, lalu dekat Qiblatain.
Ni 5 benda tu je. Itu memang. Yang lain-lain tu memang kita kena pergi sendirilah. Okey, kalau ibu-ibu tengok, ni saya tunjuk. Ni Dar Madinah Museum Mathaf Darul Madinah. Okey. Kalau ibu-ibu pergi kat sini, kat sini nampak ni. Nampak? Yang ini adalah dia buat satu diorama lah. Okey. Ada diorama dekat sini. Ni medan Uhud ni. Ni bukit Uhud ni. Dia tunjuk. Kemudian ada gambar ni. Ini gambar macam mana perkuburan Baqi' itu dikebumikan. Ni okey, contohlah ni tunjuk ni. Ni semua tunjuk ni. Gambar-gambaran tu dia tunjuk. Okey. Ada satu gambaran tu saya tengok dulu. Memang cantik. Contohlah. Contoh aja. Okey, yang ini antara gambaran. Ini dekat museum tu. Ini kerajaan Arab Saudi buatlah. Macam mana berhala yang disusun dekat Kaabah tu pada zaman Nabi tu. Ini contoh. Berhala-berhala ni. Lalu dia runtuhkan. Lepas tu yang ni, dia bawa lah teks hadis tu. Okay, dia bawa teks hadis berkaitan tentang cerita tu. Sampaikan kalau macam dalam Perang Khandaq tu, saya siap dapat gambaran detail. Sebab dalam Perang Khandaq tu dia tunjuk macam mana parit yang digali tu. Siap ada gambaran lagi. Tak ada. Ini gambar muzium lama. Ni gambar Kaabah lama. Ni Kaabah yang lama ni gambar ni. Ni daripada muzium tu. Maksudnya kita ni tak rasa risau sebab mereka ni daripada Arab Saudi ni, dia buat muzium ni dengan kajian dia. Pakar-pakar bidang hadis dia. Okay. Jadi ini ada contoh. Ini tunjuk perkampungan di Madinah. Macam inilah lokasi-lokasi. Jadi kita nampak satu gambaran. Macam mana zaman Nabi tu. Itu pentingnya muzium ni. Masa saya buat buku ni pun memang saya tak nafikan. Muzium ni sangat-sangat membantu. Okay. Ni ibu-ibu boleh search lah ni. Ni antara lah. Tapi tak pasti sebab saya pun tak pergi yang baru ni. Tak tahulah ada lagi ke tidak muzium ni. Contoh yang ni perang Khandaq. Okay, ini gambaran perang Khandaq ni kalau ibu-ibu tengok. Allah. Okay. Oh, tak nampak lah. Sekejap. Saya share sekejap. Okay, sekejap Sementara saya tengok ni kejap saya search kat itu juga ibu-ibu lah. Okay, contohlah ni muzium ni. Ni gambaran perang Khandaq. Penggalian parit tu, sahabat-sahabat turun dengan tangga ni. Kemudian kat tinggal ni ada batu besar ni. Tak nampak sangat ni, tak terang. Ni ada batu besar ni, yang mana Nabi ketuk 3 kali sampai pecah tu. Nabi kata kita buka Syam, kita buka Yaman. Yang ni antaralah gambar ni. Okey, baik. Itu antaralah kalau ibu-ibu pergi ke Madinah, try bawa tanya pada driver bas ke taksi ke, kata saya nak pergi Museum Darul Madinah, Mathaf Darul Madinah. Dia akan bawa lah. Okey, baik. Sekarang kita tengok pada muka surat yang ke-44. Suara saya kurang jelas ke? Jelas Ustaz. Jelas. Okey, baik. Screen Ustaz. Apa tu? Masya kita dengar. Okey. Apa yang gambar kucing tu? Puan Hasimah. Gambar kucing mana pula? Tadi nampak ke? Puan siapa tu? Amira ya? Nama ni tak perasan lah. Kecil kan tulisannya. Puan Amira. Amira kan? Okey. Nampak tak? Kalau search nanti kat muzium tu memang nampak dia ada tunjuk. Ada contoh macam tadi saya tunjuk tu. Dia ada penggalian parit tu lah. Nampaklah gambar-gambar tu. Ni sekadar membantu. Search kat YouTube je Ustaz. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik. Tengok muka surat 44. Bulan Rejab, Sariyah Abdullah bin Jash. Okey, Sariyah Abdullah bin Jash. Rejab ni bulan haram Rejab ni bulan haram. Sepatutnya tak berlaku perang. Sepatutnya tak berlaku perang. Tapi Nabi hantar operasi ni, Nabi hantar operasi ni adalah untuk buat pengintipan. Cuba tengok sebab tu tentera muslimin dalam operasi ni hanya 8 orang je. Tentera muslimin ada 8 orang. Nabi bukan pergi suruh perang, Nabi bukan suruh pergi bunuh. Sebab bulan Rejab adalah bulan haram, bulan yang tak dibenarkan berlakunya peperangan. Cuma Nabi hantar buat pengintipan kepada orang-orang Quraisy. Sebab orang Quraisy banyak kali buat serangan dan mereka menggunakan
tentera-tentera sekutu lah daripada orang-orang kabilah-kabilah sekitar Madinah ni untuk menggugat keharmonian kota Madinah. Jadi Nabi hantar ni Sariyah. Okey, baik. Uniknya operasi ini terletak pada strategi Nabi. Okey. Iaitu baginda merahsiakan destinasi operasi ini dengan menulis dalam sepucuk surat dan memerintahkan Abdullah bin Jahsh berserta kumpulannya agar tidak membuka surat tersebut melainkan selepas 2 hari perjalanan. Okey, Nabi sini buat syarat. Bukan Nabi lah yang tulis surat. Nabi ada penulis, ada sahabat yang akan menulis surat. Jadi Nabi pesan kepada Abdullah bin Jahsh, sebelum dia bertolak tu, Nabi letak surat dekat tangan dia. Nabi kata, kamu buka surat ini setelah 2 hari perjalanan. Okay, kenapa Nabi letak syarat 2 hari perjalanan? Sebab 2 hari perjalanan tu kita boleh jangka sejauh mana. Contohlah, kita duduk kat Selangor kan. Saya tanya pada ibu-ibu, oh dekat mana tu nak datang rumah saya ni? Ibu-ibu kata, oh saya dekat Melaka ni, on the way. Automatik dalam fikiran saya, oh kalau daripada Melaka ni, sekarang pukul 6, 5 lebih ni. Nak kat pukul 8 nanti sampai lah ni. Sebab apa? Kita ni jangkaan 2 jam. Kita dah boleh agak dah dekat mana dan kita boleh agak dah berapa jam lagi nak sampai. Jadi zaman tu macam tu juga. Nabi ni agak-agak 2 hari perjalanan tu dah jauh mana dah. Jadi Nabi letak syarat, kata Nabi jangan buka surat ni, kamu jalan je dulu, 2 hari lepas perjalanan baru kamu buka surat. Okey, soalan saya kepada ibu-ibu. Kenapa Nabi tak bagi tahu siap-siap? Kenapa Nabi tak bagi tahu siap-siap? Mereka ni perlu beroperasi di mana? Okey, ada ibu-ibu nak cuba tak? Kenapa Nabi tak bagi tahu? Yang ada bocor rahsia Ustaz. Okey, kenapa dekat Madinah kan? Kenapa nak bocor rahsia pula? Dalam perjalanan tu takut ada orang apa rahsia apa pengintip ke? Pengintip Okey, boleh. Okey. 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 Puan Marhani kata supaya tak terlepas maklumat di Madinah. Okey, baik. Okey, lagi. Cuba lagi. Ramai para ulama yang khilaf dekat sini ni. Okey, Puan Anis Sonia kata supaya mereka tak rasa down. Maksud down tu macam mana? Maksudnya lemah semangat lah. Wah, awal sangat lemah semangat ni. Okey. Baik. Okey, jawapan dia, saya share lah jawapan dia. Betul lah. Dia tak nak bocor rahsia semua kan. Okey, Puan Farhana jawab tepat. Sebabnya zaman tu dekat Madinah ramai orang munafik. Dekat Madinah ni ramai orang munafik. Jadi Nabi ni dia tahu kalangan mereka tu ada munafik. Sebab itu ada seorang pemegang senarai nama munafik ni siapa? Iaitu Huzaifah Al-Yamani. Memang dia tahu. Sampai Umar ni pernah tanya pada Huzaifah, wahai Huzaifah, bagi tahu aku siapa orang munafik? Ada tak nama tu daripada nama aku ni? Nabi bagi tahu, cuma Nabi tak nak benda tu sampai mengganggu gugat kalangan sahabat-sahabat Nabi ni. Tapi Nabi kenal tak? Nabi kenal. Jadinya kerana ramai orang munafik dan ada ramai orang Yahudi, ni kan baru tahun kedua ni. Tahun kedua ke? Ni tahun kedua hijrah ni. Jadi Islam belum kukuh lagi. Musuh-musuh dalam selimut tu ramai lagi. Kita tak cam, kita tak tahu. Jadinya Nabi SAW terpaksa rahsiakan misi ni dan Nabi nak biar Abdullah bin Jahsh ni dia keluar daripada radius dia. Maksudnya keluar daripada kawasan Madinah ni jauh. Barulah dia dibenarkan buka surat. Jadi terpulang pada Abdullah bin Jahsh. Dia nak ikut arah utara ke, dia nak ikut selatan ke, nak timur barat ke, terpulang. Jalanlah dulu. Nanti dah 2 hari perjalanan, kamu tahu ke mana, baru kamu buat U-turn balik. Tujuan dia supaya orang tak tahu pun. Orang tak tahu mana operasi yang Nabi hantar. Mana operasi yang Nabi hantar. Sebab isu ni bukan saja daripada zaman Nabi, sampailah ke zaman hari ini, banyak pasukan gagal kerana tidak ada, kita kata tidak ada integriti. Bocornya rahsia ni adalah kerana ramai yang tidak ada integriti. Saya beri contoh pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pernah dengar satu kisah, perang di antara Salahuddin Al-Ayyubi menentang Richard the Lionheart. Kalau pernah dengar cerita ni berlaku dalam perang perang salib. Perang salib. Richard the Lionheart ni datang daripada
kerajaan Great Britain lah. Dan dia ni menang dalam banyak perang dah. Menang. Sebab itu dia dikenali sebagai The Lionheart. Okay, Richard ni. Okay, dia anak bangsawan. Tapi dia ni ketua panglima perang. Dan banyak perang dia menang dah. Tapi masa dia jumpa dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dia kalah. Sedangkan dia naik kapal penuh dengan teknologi, penuh dengan macam-macam aset-aset ketenteraan lah. Manakala Salahuddin Al-Ayyubi ni, kelengkapan perang dia minima je, sikit je. Okay? Tapi Salahuddin Al-Ayyubi, dia buat satu misi. Dia buat strategi dia apa? Iaitu dia hanyutkan satu kapal dengan tentera-tentera. Okay, dia hanyutkan banyak kapal ni, ada 5-6 kapal dengan tentera-tentera. Tapi kapal tu bukan kapal perang. Kapal itu dilonggokkan kayu-kayu dalam tu. Kayu-kayu yang dibalut dengan lemak-lemak. Okay, dibalut dengan lemak-lemak. Kemudian sampailah kapal ni dah sampai ke tengah laut, dah nak bertembung dengan kapal-kapal perang daripada tentera Nasrani ni. Tiba-tiba Salahuddin minta semua tentera Islam lompat terjun dalam laut. Berenang semula, patah balik ke kamp muslimin. Manakala kapal-kapal tentera Islam tadi tu, Salahuddin dia panah. Anak panah yang berisi api ni kena pada kapal tu, akhirnya kapal tu terbakar. Dan kapal-kapal tentera Islam ni yang terbakar ni semuanya menuju kepada tentera-tentera Nasrani ni. Dia langgar, dia rempuh dan menyebabkan kekalahan lah kepada geng-geng ataupun kapal-kapal perang bagi bangsa Nasrani ni lah. Kenapa? Sebab tentera yang duduk atas kapal ni pakai baju besi kan. Bila dia masuk terjun, mereka tak boleh berenang lah sebab pakaian tu berat. Akhirnya mereka semua mati lemas lah di dalam lautan. Okey, kita nampaklah strategi. Sebenarnya kalau ikut strategi, Richard pun ada strategi dia. Salahuddin pun ada strategi dia. Tapi yang membezakan menang tentera Islam ni, sebab dalam kalangan tentera Islam, tidak ada yang tidak berintegriti lah. Maksudnya semuanya beramanah. Tak ada orang yang bocorkan rahsia. Sebab strategi yang dilakukan oleh Salahuddin ni sangat mudah. Tapi sebabkan tak ada orang yang bocor rahsia, itulah yang menjadi kemenangan kepada tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Okay? Yang inilah Nabi ajar daripada zaman Nabi sampailah ke zaman hari ini. Zaman hari ini macam tu juga. Kenapa banyak sangat sindiket dadah? Jangan kata dadah lah. Rokok seludup tu banyak tu kedai-kedai Aceh tu. Kenapa banyak rokok seludup? Kan? Polis datang pun macam tak ada apa pemantauan. Saya minta maaf lah yang bukan nak marah. Sebab apa? Sebab orang yang jadi yang bawa masuk ni, dia dah deal dah dengan polis. Bukan polis tak tahu. Kan? Bukan polis tak tahu. Tahu. Tapi sebab kan, inilah. Ada deal di antara mereka ni. Sebab itu kalau ibu-ibu pergilah mana-mana kedai Aceh ni, punya banyak rokok seluduk ni. Macam tak ada apa-apa pun. Macam mana tahu ada rokok seluduk ke tidak? Dia setiap rokok tu dia ada dia punya, macam ada stiker lah. Stiker yang kata ni rokok yang tak seluduk. Rokok semua haram kan. Tapi ada ni rokok seluduk. Yang tak ada stiker tu, ni rokok, ni yang ada stiker rokok halal. Yang tak ada stiker ni rokok seluduk. Jadi macam mana boleh lepas? Sebab pasti ada yang pihak-pihak berkuasa ni yang ada kompromi lah dengan mereka-mereka yang melakukan benda-benda macam ni. Okay? Sebab itulah kita tengok kenapalah benda-benda macam ni tak selesai-selesai kan. Sebab percayalah mesti ada yang tidak berintegriti. Okay? Badan-badan uniform, badan-badan ni mesti ada yang tak berintegriti. Kalau berintegriti, percayalah takkan ada yang seluduk dadah lah, masuk KLIA lah, terlepas lah. Boleh jadi, kalau kita tengok data, KLIA ni antara tempat iaitu pertukaran yang tertinggi penyeludupan dadah. Okay, tinggi dekat KLIA ni. Sebab isu-isu macam ni lah. Dia dah bagi tahu dah waktu ni, bila keadaan macam ni pegawai ni. Ni. Okay. Sebab itu Nabi SAW, walaupun kita tengok benda ni kecil je, cerita berkaitan tentang Nabi rahsiakan je. Tujuan dia supaya tak bocor rahsia. Supaya tak ada sahabat-sahabat yang tidak berintegriti. Okay. Ini semuanya sebagai langkah-langkah tindakan awal. Nak kata apa? Nabi ni, dia memimpin, dia 3-4 langkah lebih awal daripada musuh. Okay. Nabi fikir kemungkinan tu lebih awal lagi. Barulah kita ni nampak jadi pemimpin yang bijak. Kan? Macam contohlah,
Setiap guru, dia nak mengajar, dia kena, sifat guru ni bila dia mengajar, artinya dia ni kena memberi. Nak memberi, dia mesti memiliki. Dia nak mengajar, dia mesti ada ilmu, memiliki ilmu, baru dia boleh ajar. Macam itulah dengan kepimpinan. Okay, dia tak boleh memimpin, melainkan dia mesti ada sesuatu, baru dia boleh pimpin. Okay, baik, alright, kita tengok. Selepas 2 hari, barulah Abdullah membuka surat dan terus menuju ke destinasi yang diperintahkan, iaitu ke Nakhla. Nabi baru bagi tahu. Dan surat tu Nabi kata menuju ke Nakhla. Nakhla ni dekat mana? Daerah di antara Mekah dengan Taif. Okay, dalam surat tersebut, Nabi juga melarang Abdullah daripada memaksa ahli rombongannya untuk meneruskan operasi sekiranya enggan. Maksudnya, bila kamu dah buka surat ni, Nabi perintah Abdullah ni tanya pada 8 orang ni, tentera-tentera ni. Kalau mereka nak teruskan misi, terus. Kalau mereka enggan nak balik, tak apa, balik je. Okay, ni tidak ada paksaan. Sebab apa? Ni operasi ni adalah operasi pengintipan. Sekadar nak intip kekuatan musuh je. Okay. Kalau tak berani, patah balik. Sebab apa? Sebab bila ada yang tak berani, takut-takut dia akan jadi liability kepada pasukan. Dia takut, dia tak nak ni. Akhirnya musuh dapat hidu tu. Jadi better kamu patah balik. Okay. Tak yakin, balik. Kalau yakin, teruskan misi. Okay. Nabi hanya menghantar 8 orang sahabat untuk menjayakan operasi ini yang bertujuan untuk memantau dan menyiasat segala aktiviti yang dilakukan oleh rombongan pedagang Quraisy. Seterusnya melaporkan terus kepada Nabi. Semua sahabat setuju mentaati perintah Nabi, namun di pertengah jalan, unta Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan terlepas sehingga menyebabkan mereka berdua terpisah daripada kumpulan. Namun baki yang lain tetap meneruskan perjalanan. Okey, ni kebetulan takdir Allah. 2 sahabat Nabi ni terlepas daripada pasukan. Maksudnya 6 orang teruskan misi, 2 terlepas. Okey. Masa ni Abdullah bin Jahsh, dia ingat sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Waqqas ni dan Utbah bin Ghazwan ni, dua-dua ni telah jadi tawanan musuh. Dia ingat kena jadi tawanan. Sebenarnya tak. Rupa-rupanya untanya terlepas. Jadi dia terpisahlah daripada pasukan. Cuma sahabat-sahabat lain tak tahu, dia ingat dua-dua ni telah ditangkap dan telah jadi tawanan. Okey, inilah yang jadi isu ni. Sebab berlakulah ada sedikit pergaduhan lah, peperangan. Dalam bulan Rejab ni. Okey. Bertembung dengan kafilah Quraisy. Tiba di Nakhla, rombongan Abdullah bertembung dengan rombongan dagang Quraisy yang hampir tiba di Mekah. Kebetulan tiba-tiba bertembung. Sahabat berbincanglah antara mereka 6 orang ni. Apa yang dirisaukan mereka ialah mereka berada pada akhir bulan Rejab. Bulan yang diharamkan berperang. Kenapa diharamkan perang? Ni ibu jangan tanya. Sebab ini adalah salah satu syariat yang Allah perintahkan. Ada 4 bulan. Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Okay, ini 4 bulan ni disebut bulan haram lah. Namun jika dibiarkan, rombongan Quraisy akan selamat tiba di Mekah, maka mereka sepakat untuk menyerang kota Madinah. Okay, sekarang ni mereka ni nak luah mati mak, nak telan mati bapa. Tak serang, mereka akan balik ke Mekah, akan serang kita pula. Kalau kita serang, sekarang ni bulan haram. Habis macam mana? Jadi sahabat-sahabat Nabi pun buat ijtihad. Okay, dia buat ijtihad. Buat keputusan sendirilah berdasarkan apa yang mereka rasa betul. Okay. Sahabat Nabi Waqid bin Abdullah At-Tamimi telah melepaskan anak panahnya ke seorang musyrikin, iaitu namanya Amru bin Al-Hadrami. Ini salah seorang musuh tu lah. Okay. Sementara 2 orang musyrikin yang lain, Osman bin Abdullah dan Hakam bin Kaisan berjaya ditawan. Manakala seorang lagi, Naufal bin Abdullah, sempat melarikan diri. Maka barang dagangan Quraisy dibawa pulang ke Madinah. Okay, ini antara cerita ni lah. Mereka ni ada 4 orang, seorang dibunuh, 2 ditawan, seorang lagi sempat larikan diri. Tapi barang dagangan tu berjaya diambil oleh orang-orang Islam. Ini harta dagangan juga, harta dagangan yang mereka rampas daripada orang Muslimin. Jadi harta tu mereka dah berniaga ke Syam dah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ambil. Yang ini namanya harta ghanimah. Dan inilah harta ghanimah, harta rampasan perang yang pertama dimiliki oleh tentera-tentera Islam. Jadi zaman tu ketenteraan ataupun negara ni jadi kaya raya
menjadi kuat, salah satu daripada perniagaan perdagangan, satu lagi adalah daripada operasi peperangan. Okay. Saya ingatkan lagi sekali Aisyah itu saya sebut dah. Waktu perang ni nyawa tu halal dibunuh, apatah lagi harta. Kalau nyawa pun halal dibunuh, harta pun halal untuk diambil. Ni bukan cerita soal ni bukan harta kita ni, bukan. Sebab kalau kamu tak ambil harta tu, mereka ada harta tu. Mereka ada harta tu, mereka jadi lebih kuat. Bila mereka kuat, mereka akan serang kamu. Jadinya sebelum benda tu berlaku, Allah halalkan. Sebab itu kalau ibu-ibu baca kisah surah Badar ni, perang Badar ni dari satu surah khusus. Namanya surah Al-Anfal. Ibu-ibu boleh tengok dalam Quran ada satu surah namanya Al-Anfal. Itu namanya surah harta rampasan perang. Dan surah itu bercerita tentang peperangan Badar daripada awal sampai habis. Allah mulakan cerita tu dengan wa yas'alunaka 'anil anfal. Kamu bertanya-tanya tentang harta rampasan perang. Okey, sebab inilah sebab orang akan fikir, orang akan tertanya-tanya, bolehkah kita ambil harta orang ni dalam perang ni? Allah jawab dulu dah dalam surah tu. Okey. Baik. Biarpun begitu, pada awalnya Nabi bertawakuf. Apa maksud tawakuf? Iaitu Nabi ni tak buat keputusan. Nabi tak kata sahabat ni salah dan Nabi tak kata sahabat ni betul. Ijtihad sahabat tu, kamu pergi bunuh musuh ni, Nabi tak kata salah dan Nabi tak kata betul. Nabi diam. Terhadap tawanan dan harta rampasan akibat daripada tindakan sahabat yang membunuh musyrikin Mekah dalam bulan haram. Nabi tak buat keputusan lagi. Manakala kaum musyrikin mengambil peluang mengutuk orang Islam atas perbuatan Abdullah bin Jahsh dan sahabat-sahabatnya. Namun Allah membela tindakan kumpulan Sariyah dengan menurunkan wahyu pada ayat 217 surah Al-Baqarah. Lalu Nabi SAW merestuinya. Sebab apa? Waktu ni orang Quraisy jadikan ini sebagai bahan lah. Muhammad ni tengok, dia berperang tak ada undang-undang. Semua dia langgar, semua halal untuk dia. Ini kutukan lah. Jadi Nabi diam. Sebab Nabi tahu ini adalah ijtihad. Okay, ini adalah ijtihad sahabat. Sahabat-sahabat takkan langgar hukum Allah ni. Jadinya Nabi tunggu sampailah Allah meredai perbuatan sahabat-sahabat ni. Tengok pada surah Al-Baqarah sebelah tu Allah kata apa? Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Kamu bertanya tentang bulan haram dan kamu berperang dalam bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, berperang dalam bulan haram ni kabir, iaitu dosa besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah dan kufur kepada Allah, menghalangi orang daripada pergi Masjidil Haram dan mengusir orang kampung daripada Mekah ni, itu lebih dosa besar di sisi Allah. Akbaru indallah. Itu dosanya lebih besar. Betul, berperang dalam bulan haram tu dosa. Tapi cara orang Quraisy halang Nabi, usir Nabi, kan, memerangi sahabat-sahabat Nabi, itu lebih besar dosanya. Itu yang Allah Ta'ala message kan. Itu Allah Ta'ala nak highlight kan. Sebab Allah tahu perangai orang Quraisy ni. Kemudian Allah kata, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dosa melakukan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Okay. Apa maksud fitnah dekat sini? Okay. Apa maksud fitnah sini? Fitnah ni bukan fitnah jajah orang tu. Fitnah dekat sini adalah syirik kepada Allah. Sebab tu bila kita kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Bukan fitnah mulut tu. Fitnah dekat situ adalah fitnah dari sudut akidah. Okay, syirik kepada Allah, tak beriman kepada Allah, percaya pada agama lain. Itu lebih besar dosa dia daripada membunuh. Okay. Okay, ini ibu boleh bacalah ayat yang bawah tu, yang mana Allah meredai keputusan ijtihad daripada kalangan sahabat. Okay. Hasilnya, operasi Abdullah bin Jahsh ini telah pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang dan 2 orang tawanan Quraisy. Siapa tawanan tadi tu? Uthman bin Abdullah, seorang lagi Hakam bin Kaisan. Dua-dua ni berjaya ditangkap, dijadikan tawanan. Sementara itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan yang tersesat sebelum ini di pertengah jalan telah pun tiba di Madinah dengan selamat. Okey. Isu dia sekarang. Okey, kalau ibu baca bawah sikit tu. Quraisy datang menebus tawanan.
pihak Quraisy datang kepada Rasulullah untuk menebus Utsman bin Abdullah dan Hakam bin Kaisan ni yang telah ditawan. Pada masa yang sama, kaum muslimin masih menantikan lagi kepulangan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan yang terpisah daripada kumpulan mereka di pertengahan jalan. Maksudnya, Nabi SAW, dia tak nak tebus. Orang Quraisy minta tebusan kan? Nabi kata tak. Selagi mana dua sahabat ni tak pulang, selagi tu kami tak nak tebus. Sebab mereka sangka Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ni, dua-dua ni ditangkap oleh Quraisy. Sebenarnya mereka tak ditangkap kan? Tapi nak tunjukkan dekat sini, inilah kepimpinan yang merisaukan keselamatan anak-anak buah dia, tentera-tentera dia. Okay? Jarang-jarang lah pemimpin-pemimpin atasan ni dia peduli orang bawah. Selalunya pemimpin-pemimpin yang bawah ni, yang atas-atas ni dia tak peduli pun. Dia lepas-lepas yang bawah ni, dia biarkan je. Dan ini kita boleh tengok lah dalam negara-negara Islam kan. Kalau pemimpin Islam risaukan orang-orang Islam, kita tak nampak dah antara negara Islam ni duk berbalah, duk bersekutu dengan Israel. Sebab apa? Dia sepatutnya fikir tentang rakyat dia. Fikir tentang orang bawahan dia. Bukan fikir tentang periuk nasi dia. Bukan fikir tentang kehidupan dia. Tapi hari ini, inilah yang kita kena terima. Dunia Islam ni dah terbalik dah. Mereka fikir tentang kehidupan dia, fikir tentang kuasa dia. Dia bukan fikir tentang rakyat dia, bukan fikir tentang orang-orang di bawah dia. Sebab itu, bila berlaku perang, contohlah dulu Arab Saudi kan, dia berperang dengan Yaman kan, hantar je tentera-tentera. Kalau dipikir, ni orang Islam juga, ada isu-isu dalaman sahaja kan, sepatutnya selesaikanlah, gadaikanlah ego dia, tapi tak, hantar perang. Perang juga bermusuh dengan satu lagi, iaitu Qatar. Dulu Arab Saudi, bergaduh dengan Qatar, berperang dengan Qatar. Tak ada bertegur siapa, dalam meeting pun tak nak berjumpa pemimpin-pemimpin besar ni. Ini semua lebih utamakan kehidupan dia. Dia bukan fikir pasal agama, dia bukan fikir pasal negara Islam ataupun umat Islam. Tak, tapi fikir pasal kehidupan mereka. Ini hakikat kena terima. Kalau kita tengok politik dunia Islam hari ini atau politik dunia, kita tengok memang jauh lah daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Sedangkan Nabi ni baru pegang Madinah, tapi Nabi betul-betul jaga. Okay, betul-betul jaga. Dua orang sahabat Nabi tak balik. Nabi kata, aku takkan pulangkan tawanan ni selagi dua orang sahabat ni tak balik lagi. Nak kata Nabi betul-betul risau dengan keselamatan tentera-tentera Nabi. Okey, tidak berapa lama selepas itu, kedua-dua sahabat baginda pulang ke Madinah dalam keadaan selamat. Lalu barulah Nabi mengembalikan salah seorang tawanan itu, iaitu Utsman bin Abdullah ke pangkuan musyrikin Quraisy. Manakala Hakam bin Kaisan telah memilih untuk memeluk Islam dan ingin menetap di Madinah bersama dengan Rasulullah. Kenapa dia masuk Islam? Sebab dia tengok layanan orang Islam ni hebat. Dan dia tengok cara-cara orang Islam ni hebat. Sebab itu dia terdetik untuk memeluk agama Islam. Selain itu, Rasulullah turut membayar diat pampasan kepada keluarga Amr bin Hadrami kerana telah dibunuh di dalam bulan Rajab. Walaupun Allah memberikan pengampunan keredaan pada perbuatan Abdullah bin Jahsh, tapi sebabkan ini adalah satu perjanjian, bulan haram tak boleh berperang, Nabi tetap bayar pampasan. Dan nak tunjukkan Nabi ni adalah orang yang berpegang kepada janji. Okey, habis peristiwa ni, kita tunggu nanti lepas ni, barulah berlakunya peperangan Badar pada bulan Ramadan. Cumanya dalam bulan Rajab dan bulan Syakban ni ada dua peristiwa lah. Satu peristiwa bertukar arah kiblat, satu lagi peristiwa iaitu kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Dia berlaku bulan Rajab, dia berlaku pada bulan Syakban. Inilah berlakunya dua tuntutan besar lah. Tukar arah kiblat berkaitan dengan salat, satu lagi tentang ibadah puasa. Sebelum ni, orang Islam puasa apa? Orang Islam hanya berpuasa pada hari Ashura. Puasa Ashura sebenarnya wajib pada orang Islam. Sampailah bulan Syakban tahun kedua Hijrah ni, sebelum berlakunya Perang Badar tu, Allah Ta'ala tukar perintahkan puasa yang wajib adalah puasa sebulan-bulan Ramadan. Jadi puasa pada bulan Muharram tu, Ashura tu telah jatuh menjadi sunat. Sebab itu Nabi kata sebaik-baik puasa sunat adalah puasa pada bulan Muharram, iaitu puasa Ashura. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Selesailah untuk perbincangan kita pada petang ini. Okey? Selesailah pada
perbincangan petang ni. InsyaAllah kesempatan akan datang kita akan sambung pada muka surat yang ke-46. Baik. Terima kasih kepada ibu-ibu. Saya serahkan semula kepada moderator. Nak buka soalan ke Ustaz? Okay, satu soalan lah kot. Kalau ada. Makan gula tarik. Apa benda tu gula tarik? Siapa tulis tu? Puan Farah, apa makan gula tarik? Salah WhatsApp ni kot. Rasanya tak ada soalan ke Ustaz kan? Baik. Okay. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak tanya. Okey, silakan. Maaf Amin. Tak Ustaz, kenapa Boleh. bulan Rejab tu diharamkan berperang? Kalau Islam tak berperang tapi kafir Quraisy datang menyerang tu macam mana? Okey. Baik, sebenarnya bulan haram ni dia adalah tradisi bagi Arab. Dia sebelum Nabi SAW jadi Rasul tu dah ada dah istilah bulan haram. Memang orang Arab dia ada bulan haram dia. So mereka ni bangsa perang, bangsa yang sentiasa berperang. Okay, sentiasa berperang. Jadi mereka letakkan cuti lah berperang tu. Maka dipanggil sebagai bulan kemuliaan. Dan mereka tetapkan 4 bulan. Asalnya dia ada bulan-bulan ni lah. Tapi orang Arab ni jugalah yang pergi melanggar juga. Bila dia berperang, contohlah, dia tengok alamat nak masuk Rejab dah. Tapi perang tak habis lagi ni. Dia nak menang dah. Jadi dia tangguhkan. Dia kata okeylah kita lanjutkan perang, nanti bulan haram tu jatuh bulan Syakban. Dia tak statik. Okey. Jadi Nabi SAW datang, Allah Taala meneruskan lagi istilah bulan haram tu, tapi Allah fixkan bulan Rejab, kemudian bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Ada 4 bulan ni. Ini Allah Taala sendiri tetapkan. Dan dia ada hikmah dia penetapan ni. Yang mana penetapan ni adalah sebagai satu tarbiyah. Macam kita sekarang bulan Muharram kan. Ini adalah bulan haram ni, bulan Muharram ni. Yang mana Nabi kata apa? Beribadah dalam bulan haram ni, Allah menambahkan pahala ketaatan, dan melakukan maksiat dalam bulan haram, Allah menggandakan juga azab dan juga ancaman. Itu. Jadi hikmah dia sebagai bulan tarbiyah. Saya nak cerita pun panjang pula. Tapi nak mudah faham dia bulan tarbiyah. Contohlah, bila kita nak masuk bulan Ramadan, jadi starting nak buat persiapan Ramadan tu bila? Starting dia daripada Rejab. Starting tu pada bulan Rejab. Sebab itu para ulama kata apa? Rejab itu adalah bulan kita bercucuk tanam. Bulan bercucuk tanam. Kalau kita nak bulan Ramadan tu perform, saya nak puasa penuh, saya nak solat Qiyamul Lail, saya nak baca Quran sampai khatam. Latihan tu bila? Latihan tu pada bulan Rejab. Masuk bulan Syakban, itu bulan membina momentum. Kita dah ada momentum dah. Tinggal nak polish je. Masuk bulan Ramadan, itu bukan lagi bulan cuba-cuba, bukan lagi bulan nak try-try. Tapi itu adalah bulan untuk menikmati ibadah. Itulah antara hikmah kenapa Allah tetapkan secara fix. Okey. Alhamdulillah, jazakallah. Baik. Orang Arab masa Ustaz kata dulu orang puasa Ashura sama sebulan ke? Okey. Baik, tak, mereka hanya berpuasa sehari je. Dia macam solat lah. Solat sebelum kewajipan 5 waktu, orang Islam solat 2 waktu je sehari semalam, siang dengan petang. Sampailah berlaku Isra Miraj, barulah jadi 5 waktu. Puasa macam tu juga, sebelum datangnya sebulan puasa Ramadan ni, mereka puasa setahun sehari je wajib, iaitu puasa Ashura. Itu sehari je. Bila datang kewajipan barulah jadi sebulan Ramadan. Ustaz boleh tak bagi contoh Nabi berdakwah dulu sebelum perang? Contohnya dalam peperangan, dalam perang Tabuk, dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang Nabi berhadapan dengan orang Yahudi. Sebelum berlaku perang, Nabi akan hantar pemegang panji kan, pemegang bendera. Mereka ni akan jadi frontliner lah. Dan Nabi pesan pada sahabat-sahabat ni, sebelum berlakunya perang, kamu pergi jumpa pemerintah sana, bagi tahu tentang beriman kepada Allah dan Rasul. Ini kita boleh tengok dalam banyak riwayat. Dan mereka pun akan dakwah. Kalau ditolak, maka berlakulah selepas itu peperangan. Dalam perang Badar pun berlaku. Sebelum berlaku perang Badar ni ada perang 1 by 1. Kalau ibu-ibu buka YouTube, try je search. Perang Badar Omar the Series. Perang Badar Omar the Series. Nanti ibu-ibu akan nampak
sebelum berlakunya perang Badar tu, dia ada perang one by one. Okay? Sebelum berlaku perang one by one tu, dia lawan mulut dulu. Tapi Nabi gunakan kesempatan lawan mulut tu, Nabi akan guna kesempatan untuk dakwah. Nak beriman tak? Kalau beriman kita berhenti perang. Tapi kebanyakannya ada yang terima, ada yang tak terima. Okay? Lepas tu barulah berlakunya peperangan. Tapi starting tu sebelum berlaku perang tu, Nabi memang dakwah dulu. Nabi pesan pada Ali bin Abi Talib, Nabi pesan pada Hamzah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini selalu pemegang panji lah. Sa'ad bin Mu'az. Jadi Nabi akan suruh mereka ni pergi dakwah dulu. Kalau diterima, teruskan misi. Kalau tak terima, baru berlaku perang. Okay? Baik. Alhamdulillah faham. Baik, khalas. Okay, kita tutup lah Okay, kita sampai sini dulu Ustaz ya. Okay, baik. Terima kasih jemaah. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi dalam kuliah-kuliah yang akan datang. InsyaAllah. Dan semoga kita dapat mengambil iktibar apa yang telah Ustaz kongsikan dalam kuliah petang ini. Seperti kita membuat, hendaklah kita membuat persediaan dahulu sebelum kita melakukan apa-apa saja. Dan yang pentingnya kita mesti ada strategi, terutama perkara-perkara yang baik yang akan kita lakukan, bukan kita buat saja. InsyaAllah. Terlebih dahulu saya maklumkan kita akan bersama lagi dalam kuliah Maghrib bersama Ustaz Hamdan dengan tajuk Hijrah Menuju Redha Allah, dan kuliah Isyak bersama dengan Ustazah Afzan untuk fiqh, insyaAllah. Terima kasih Ustaz di dalam peperiksaan ilmu petang ini. Terima kasih jemaah kerana sudi terus bersama-sama. Sebelum kita akhiri, mohon Ustaz tutup dengan sedikit doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.